علمتنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير اللهم آمين بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini kita menyambung perbincangan kita dalam surah Al-Hasyr, surah yang ke-59. Kita masuk pada ayat yang ke-5. Insya-Allah. Pada muka surat 5, 4, 6. Baik, kita nak baca dulu ayat yang ke-5 ini. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين فبإذن الله وليخزي الفاسقين. Terjemahan. Mereka ditimpakan azab yang demikian kerana mereka menentang perintah Allah dan Rasulnya. Dan ingatlah, sesiapa yang menentang perintah Allah, maka sesungguhnya Allah amatlah berat azab siksanya. Ayat yang ke-5. Ya. Mana-mana jua pohon kurma kepunyaan musuh yang kamu tebang atau kamu biarkan tegak berdiri seperti keadaannya yang asal, maka yang demikian adalah dengan izin Allah, kerana ia hendak memberi kemenangan kepada orang-orang mukmin dan kerana ia hendak menimpakan kehinaan kepada orang-orang yang fasik. Baik. Ini sambungan, masih lagi menceritakan mengenai keadaan yang terjadi pada hari pengusiran Bani Nadir. Baik. Maaf saya lupa nak berkongsi ataupun saya tak ingat saya dah kongsi belum mengenai asal permulaan kisah Bani Nadir ini. Kita sebutkan mereka diusir sebab apa? Sebab apa itu? Dapat ujung masalah siapa? Ini Nadir. Dia tak dengar kata. Tak dengar kata. Baik, mereka diusir kerana berkhianat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Antaranya ialah sebab terjadinya perkara ini kerana telah adanya perjanjian di antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Yahudi yang berada di Madinah, ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah. Baik. Mereka telah berjanji antaranya ialah mereka berjanji akan sama-sama mempertahankan Madinah. Yang pertama, yang kedua termasuk dalam perjanjian itu juga, maaf saya lupa nak sebut, ialah kalau ada apa-apa yang terjadi, contoh kalau ada musuh menyerang atau kalau ada nak gunakan duit contohnya dari segi keuangan, maka Bani Nadir juga termasuk dalam perjanjian, mereka kena sama-sama tolong orang kaum muslimin. Baik. Setelah terjadinya perang Uhud, antara Uhud dan juga pengusiran Bani Nadir ini terjadi satu peristiwa, iaitu seorang sahabat yang bernama Amr bin Abdullah yang telah membunuh dua orang daripada Bani Kalb ataupun Kilab. Bani Kilab, dua orang yang dia telah membunuh dua orang daripada Bani Kilab. Kenapa dia bunuh? Peristiwanya agak panjang, iaitu setelah pada perang Uhud itu ada wakil yang datang minta kepada Nabi SAW hantarkan satu grup untuk pergi berdakwah ke tempat mereka. Dan dia kata kami semua ni memang dah ready dah nak masuk Islam,
tinggalnya ini je nak bagi apa? Nak bagi ada pendakwah datang nak cerita tentang Islam ini. Maka bila para sahabat ini pergi, Nabi hantar, kalau tak salah saya dalam riwayat menceritakan ada sebanyak seramai 30 hingga 50 orang dihantar. Bila sampai di situ, apa yang terjadi ialah kabilah itu telah membunuh para sahabat. Mereka telah membunuh para sahabat yang Nabi SAW hantar. Dan kebanyakan pada mereka adalah orang-orang yang menghafal Al-Quran dan orang yang faqih mengenai agama. Mereka bunuh. Maka salah seorang yang berjaya lari adalah nama dia Amr bin Umayyah. Amr bin Umayyah. Dia telah berjaya lari daripada serangan tersebut. Bila dia dah lari, dia nak balik ke Madinah, dia berjumpa dengan dua orang yang daripada kabilah tadi tu yang bunuh para sahabat tu. Salah seorangnya adalah kabilah daripada Bani Kilab. Kan? Maka bila dia jumpa dua orang ni, dia kata, ini pun ni perangai sama macam orang tadi ni, mesti bersekongkol. Maka orang tu pun bila hampir je kat dia terus bunuh. Amr bin Umayyah telah terus bunuh dua orang tersebut. Sedangkan dua orang tersebut tidak termasuk dalam kita sebut sebagai apa? Bersekongkol untuk membunuh para sahabat tersebut. Dia tak termasuk, dia tak tahu. Kan? Maka Amr bin Umayyah telah tersalah bunuh. Bila dah tersalah bunuh, dalam tradisi Arab, kena bayar denda lah. Kena bayar denda. Maka wakil daripada Bani Kilab pergi bertemu dengan Nabi SAW, minta untuk dibayarkan denda. Sebab Amr bin Umayyah ini di bawah jagaan Nabi SAW. Maka bila nak kena minta bayar denda, Nabi pun pergilah berjumpa dengan Bani Nadir, nak minta sama-samalah bayar denda tersebut. Maka berangkatlah Nabi, disebut dalam riwayat ada bersama Nabi Ali, Abu Bakar dan juga Umar Al-Khattab, sahabat yang besar. Pergi bersama Nabi SAW ke perkampungan Bani Nadir. Sesampainya mereka di sana, Nabi kata nak bincanglah dengan diorang ni tentang nak bayar denda. Kan? Maka 3-4 orang ketua ataupun pembesar Bani Nadir kata okey, kami setuju untuk bayar. Kan? Tapi diminta Nabi untuk tunggu sekejap, dia nak pergi berbincanglah sesama mereka. Maka Nabi pun, mereka tempatkan Nabi di sebuah rumah. Ada riwayat mengatakan Nabi duduk dalam rumah. Ada riwayat mengatakan Nabi duduk di tepi dinding bawah bumbung. Sebab hari panas, Nabi duduk di tepi dinding di bawah bumbung untuk berlindung daripada sinar matahari. Kemudian beberapa orang pada Bani Nadir ini, mereka berkata sama mereka. Dia kata inilah peluang untuk membunuh Muhammad. Sebab apa? Sebab selalunya kan, Muhammad ni dia ada dengan sahabat-sahabat dia yang ramai. So kalau kau nak bunuh susah, ramai orang ada. So sekarang ni dia ada dengan hanya beberapa orang sahabat saja. So kalau kau nak bunuh dia, inilah waktu yang terbaik kalau nak bunuh mereka. Maka mereka bertanya sesama mereka, siapa yang sanggup untuk bunuh? Ada seorang kata, aku sanggup untuk bunuh Muhammad. Apa yang dia lakukan? Dia rancang untuk buat apa? Dia nak naik atas bumbung, dia nak campakkan satu batu yang besar ke atas Nabi SAW. Maka ketika mana lelaki tersebut berada di atas bumbung nak mencampakkan batu, ketika itu Allah mengutus malaikat Jibril memberikan wahyu kepada Nabi bahawa ada orang tengah ke atas tengah nak campak batu. Maka tengah duduk-duduk tu, tiba-tiba je Nabi bangun dan berjalan pergi. Para sahabat tak tanya. Para sahabat tahu Nabi ni kalau dia tiba-tiba je bangun, lepas tu pergi, selalunya nak pergi buang hajat. Selalunya nak pergi buang hajat. Bila mereka tengok Nabi tiba-tiba je bangun dan berjalan pergi, maka Nabi nak pergi buang hajat lah tu, dia pun biarlah, tak tanya apa. Tunggu, Nabi tak balik-balik. Maka para sahabat pun jadi risau. Sebab apa? Sebab sekarang ni berada di kawasan perkampungan Bani Nadir. Mereka takut Bani Nadir akan apa-apakan Nabi SAW. Maka mereka pun lepas dah tunggu lama Nabi tak balik-balik, mereka pun bangun dan pergi mencari. Nabi SAW tak jumpa. Bila tak jumpa lagilah dia orang takutlah, risaulah apa yang terjadi kepada Nabi SAW. So, mereka pun bergerak pulang ke Madinah. Jarak antara perkampungan Bani Nadir ini dengan tempat kaum muslimin adalah lebih kurang dalam 2 batu. Dan mereka pun bergerak pulang balik ke
ke Madinah. Sesampainya mereka, para sahabat ini di pintu kota Madinah, mereka lihat apa? Mereka lihat Nabi dah bersiap-siap dah dengan baju nak untuk menyerang. Dah siap pakai baju besi dah. Dan dah siap dah tentera untuk menyerang Bani Nadir. Maka para sahabat terkejutlah, apa cerita ni kan? Tak tahu cerita apa. Sampai je kat Madinah tengok Nabi dah siap pakai baju perang, orang semua dah berkumpul dah nak pergi perang. Maka Nabi ceritakanlah bahawa Allah memberikan wahyu, Jibril bagi tahu ada orang yang nak mencapakkan batu nak membunuh Nabi SAW. Maka ini antara sebab mengapa Nabi nak menyerang ataupun nak mengusir Bani Nadir, kerana mereka berlaku khianat dan cubaan untuk membunuh Nabi SAW. Maka lepas tu baru dihantar surat nak suruh keluar. Maka mereka pilih untuk keluar. Tengah nak siap-siap, munafik kata jangan keluar, dia akan tolong. So Bani Nadir tak jadi keluar. Lepas tu barulah Nabi SAW menyerang mereka. Dan ini ayat kelima menceritakan peristiwa yang terjadi ketika itu, iaitu ketika mana Nabi SAW dah ada kat situ, dah sampai dekat depan tu tembok yang tinggi, dikelilingi dengan ladang kurma. Maka apa yang Nabi SAW perintahkan dan juga sebahagian para sahabat timbul idea ialah mereka menebang pokok-pokok kurma itu. Sebab apa? Bila tebang kan terbuka lah sikit tembok tu kan. So bila terbuka sikit tembok, mudahlah untuk mereka nak menyerang. Mereka tu siapa Ustaz? Tentera kaum muslimin. Mudahlah orang Islam nak serang. Bila dah tebang pokok-pokok keliling tu dan nampak tembok tu dah terbuka jelas, senanglah sikit mereka nak menyerang. Kalau tak daripada bawah nak tembak ke atas, tak boleh lah kan, dengan daun-daun pohon kurma tu kacau, susah. Pun mereka nak mengelak daripada serangan musuh pun tak boleh kan. Ingat tak ada apa-apa, tiba-tiba je daripada celah-celah daun tu turun anak panah kan, susah nak mengelak. Maka mereka tebang, kaum muslimin tebang sebahagian pokok kurma itu. Dan ketika itulah Bani Nadir bila lihat, dia kata, ish, Jahanam habis pokok aku tanam lama-lama ni. Mereka pun menjerit, kata, wahai Muhammad, engkau kata engkau menyeru kepada kedamaian, tapi apa yang kau buat ini adalah kerosakan. Para sahabat bila dengar tu semuanya macam, alamak, dah buat salah ke kan? Habislah nanti kena marah dengan Nabi dan juga Allah marah kan, dia takut. Maka sebahagian daripada mereka berhenti daripada potong pokok dan bakar, sebahagian lagi teruskan juga buat perkara tersebut. Lalu turunlah ayat yang kelima ini. Allah kata, ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fa biiznillah. Mana-mana jua pohon kurma kepunyaan musuh yang kamu tebang atau kamu biarkan dia tegak, maksudnya tak tebang, maka semua itu adalah dengan izin Allah. Maksudnya boleh lakukan perkara tersebut. Sebab para sahabat dia sensitif. Nak buat satu perkara, dia mesti cek boleh ataupun tidak. Dan sebabkan kita ada sebut pada sebelum ni, kita pernah sentuh bahawa Nabi ada sebut daun yang hijau pun jangan dipetik. Jangan dipetik. Ini kan pula tebang pokok, lagilah sensitif perkara itu kan, lagi para sahabat takut nak melakukannya. Lalu bila turun ayat ini, para sahabat rasa lega lah. Kerana apa? Kerana Allah mengizinkan perkara tersebut. Dalam ayat ini kita lihat disebutkan ma qata'tum min linah. Digunakan perkataan linah, dalam terjemahan dia letakkan ini adalah kurma lah. Memang linah ini adalah kurma. Tapi ada beberapa pendapat mengenai jenis kurma ini. Linah ini kalau dalam tajwid kita pernah dengar madlin. Kan? Madlin. Madlin maksudnya apa? Lembut. Lembut. Linah ni maksud dia lembut lah. Maksud dia pohon kurma yang lembut, yang baru lagi, bukan yang dah tua, yang keras tu. Ni pokok-pokok yang muda. Itu yang pertama. Yang kedua, ada pendapat mengatakan linah ini adalah pohon kurma tapi jenis yang ajwa. Jenis ajwa, jenis yang baik lah. Yang paling baik kan. So dia potong tu pokok yang paling baik. So memang Bani Nadir tu tengok memang menggelupur lah kan. Dia potong pokok yang paling baik buah dia. Dia potong pokok yang musangking, pokok yang durian biasa tu tak potong, musangking tu yang dia potong. Memang
Memang menggelabah habis Bani Nadir tu. Maka bila para sahabat melakukan perkara ini, Allah kata fa biiznillah, tak apa, perkara itu Allah izinkan. Kenapa? Kerana ia termasuk dalam strategi peperangan. Termasuk di antara strategi peperangan yang Nabi SAW lakukan. Supaya mudah untuk nak menyerang. Ustaz, ada soalan Ustaz. Ya saya. Minggu lepas Ustaz ada cakap yang mention Allah tak bagi perasaan takut kan pada Bani Nadir ni kan. Perasaan takut, lalu dia robohkan rumah dia semua. Lalu tak ada dan pokok-pokok kurma ni tak termasuk dalam kawasan perumahan Bani Nadir, perkampungan tu. Tak termasuk. Tak termasuk. So maksudnya yang dia robohkan sendiri tu rumah-rumah harta dia orang lah. Ya betul. Ya betul. Rumah-rumah mereka tu macam yang sebelum ni saya tunjuk gambar di Yaman tu lah. Ingat tak? Yang ada tembok besar, lepas tu dalam tu rumah. Pokok ni dekat luar tembok lah. Pokok tu dekat luar tembok. Mengelilingi mereka punya benteng. Kawasan benteng luar tu. So kalau kita bayangkan susah lah lagi nak serang sebab apa? Macam dah ada 2 benteng lah. Ladang kurma tepi tu menghalang, benteng lagi menghalang. Tapi Ustaz, kalau dia orang dah bersedia untuk surrender keluar, kenapa kawan orang Islam ni masih lagi nak menyerang lagi? Mereka waktu bila mereka surrender? Kan dia dah rasa takut, Allah dah letakkan perasaan takut, lalu dia sendiri macam robohkan harta mereka sendiri dan macam menyerah lah, macam surrender kan. Itu selepas berlakunya semua perkara ni. Maksudnya, hari penyerangan, kaum muslimin datang nak menyerang sampai di perkampungan Bani Nadir, duduk dekat ladang tu. Waktu tu Bani Nadir dah serang daripada atas. So orang Islam nak serang masuk ke dalam tembok tinggi, nak tembak daripada bawah ke atas pun susah. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka tebang dulu pokok-pokok ni. So perkara pertama lakukan, mereka tebang dulu pokok-pokok ni, lalu mereka bakar. So bila Bani Nadir lihat di sekeliling mereka itu api yang besar, so itu ketakutan pertama yang dah ada pada diri. Oh, sebelum lah. So bila tembok dah jelas terbuka waktu tu, barulah mudah untuk tentera Islam serang. Waktu tu sebahagian tembok ada yang pecah. Waktu tu lah baru kaum muslimin boleh nak masuk serang melalui tembok yang pecah tu. Bila dia dah start lihat tembok dah pecah, kaum muslimin boleh nak masuk. Waktu tu mereka berundur pergi ke rumah-rumah mereka. Dan waktu tu lah ada kaum muslimin serang dekat rumah pula rosak. Dan bila nak keluar, mereka sendiri pun rosakkan rumah mereka. So ketakutan itu Allah masukkan dengan perkara-perkara ni lah. Dengan terbakar pertama, dengan bila lihat dah terbakar tu, terus rasa takut. Kan? In fact kalau diikutkan, tak perlu takut pun. Sebab apa? Sebab bukan yang terbakar tu bukan tembok dia. Yang terbakar tu tanaman dekat luar tembok. Dia masih duduk dekat tembok tu je pun. Tak ada apa masalah. Tapi sebab dia takut melihat api tu, dia risau akan pergi membakar ke tempat dia. Maka itu yang dia rasa takut, buatkan mereka berundur ke belakang. Ustaz, soalan Ustaz. Ya saya, silakan. Adakah peperangan ni berlaku di hari yang sama atau di waktu yang sama apabila sahabat balik daripada kampung Bani Nazir tu dan jumpa Nabi dah berdiri ready nak pergi perang dengan bagi perang dia. Lepas tu dia orang pergi ke Ustaz? Hari yang sama, masa yang sama. Baik. Ada riwayat mengatakan dia tidak berlaku terus. Nabi dah siap nak pergi serang, tapi lepas tu Nabi bagi can dulu. Nabi hantar surat supaya mereka keluar sendiri dulu. Nabi bagi surat suruh mereka keluar sendiri dulu. Lepas Nabi kata kalau tak nak keluar, aku akan serang. Jadi selepas Nabi bagi can suruh keluar tu yang mereka tak nak keluar, lepas tu baru Nabi pergi serang. Baik. Maka ini satu kejadian yang berlaku pada hari tersebut yang mana menimbulkan ketakutan pada diri Bani Nadir, iaitu bila melihat api yang marak
di sekeliling perkampungan mereka. Dan perkara ini memang kalau dalam peperangan pun ini antara perkara yang Nabi SAW tegah. Tegah apa? Tegah bunuh orang tua, tegah bunuh wanita, tegah bunuh kanak-kanak, dan tegah merosakkan tanaman, tegah merosakkan rumah-rumah ibadah. Ini memang ditegah ketika peperangan. Tak boleh buat benda-benda ni. Walaupun memang tujuannya serang nak, tapi Nabi menegah satu orang dia ada potong pokok tu takutlah sebab dalam melarang Rasulullah SAW Nabi, dan ada ilham yang pada sahabat patut buat macam ni untuk memudahkan mereka menyerang, maka mereka pun serang. Tapi ada yang timbul rasa 50-50 lah dalam diri itu, takut melanggar apa yang Allah suruh. Jadi turun ayat para sahabat, ini adalah keizinan daripada Allah dan tujuannya adalah untuk menyimpulkan kehinaan kepada orang-orang yang fasik. Dan orang fasik ini, al-fasikin, ini merujuk kepada siapa? Yang mereka yang adalah bukan orang Islam. Dan fasik ini juga jatuh kepada orang Islam juga. Dia bukan orang Islam Ustaz, yang Bani Nazir ni. Bukan orang Islam. Yahudi. Dia maintain sebagai Yahudi. Okey. Sebab Nabi bila sampai ke Madinah, Nabi tak paksa, Nabi meraihkan agama dan budaya. Boleh teruskan agama masing-masing, cuma jangan ganggu Islam lah. Jangan ganggu Islam. Dia baru sampai dia orang ni mana tahu belum terima Islam lagi satu. Mereka dah tahu seruan Islam tu, mereka dah tahu Nabi akhir zaman akan datang. Fasik yang kecil dan fasik yang besar. Fasik yang besar inilah dia fasik yang mengeluarkan orang itu daripada agama Islam. Dan fasik yang kecil itu adalah dosa lah yang akan ditanggung oleh seorang Muslim itu. Maka kalimat fasik ini boleh terjadi kepada orang Islam dan juga orang bukan Islam, sebagaimana kalimah kafir. Sama. Orang kafir yang bukan Islam pun, orang Islam pun boleh termasuk dalam golongan kafir. Dan kesan fasik ini besar kan. Kadang kita ingat fasik je kan, selalu kita dengar fasik ni orang yang berterusan melakukan dosa-dosa kecil kan. Kita macam alamak berterusan dosa-dosa kecil je kan, kecil je dia punya perkara tu kan. Tapi kalau kita lihat dalam surah As-Sajdah, pada ayat yang ke-20. Ayat yang ke-20. Muka surat 416. Muka surat 416 surah As-Sajdah, surah 32 ayat yang ke-20. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar. Wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar. كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها كلما أرادوا أن يخرجوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون وقيلوا فيها وقيل لهم عذابا به تكذبون. Dan orang fasik, maka tempat kediaman mereka ialah neraka.
setiap kali mereka hendak katakan kepada mereka, rasakanlah azab neraka yang kamu sentiasa dustakan dunia dahulu. Baik. Maka ayat ini berkenaan balasan bagi orang yang Fasik. fasik. Itu balasnya adalah neraka. Maka kita walau macam mana pun kecil dosa tu, kita tak boleh pandang kecil. Kerana akibatnya nanti akan membawa kepada perkara yang besar lah, iaitu neraka. Sebab Nabi SAW dalam hadis, orang yang beriman, orang yang tidak beriman itu yang hanya tu dosa kecil, seperti sebuah yang akan maka walaupun perbuatan itu mungkin dia kata tak apalah, dosa-dosa kecil je, bukan dosa-dosa besar, tapi orang yang beriman dia melihat ia sebagai satu gunung yang akan menghimpap dia. Kerana dosa-dosa kecil nanti akan membawa kepada dosa-dosa yang besar, waliyazbillah. Kerana berterusan dalam dosa kecil itu akan membuatkan hati itu rasa macam biasa dengan dosa. Kan? So bila dah biasa dengan dosa, so untuk buat dosa yang lebih besar tak adalah rasa berat sangat, sebab stage yang pertama tu dah lepas. Kan? Umpama kalau orang mencuri, biasa mencuri 100, naik 500, naik 1000, kan? Lepas tu main 10,000, main 100,000, main juta, kan? Zaman dulu-dulu kalau kita dengar corruption tu, kan, dengar juta tu dah besar dah rasa, lepas tu dengar 10 juta, besar lagi. Dengar 100 juta besar, kan? Sampai satu masa kita dengar bilion tu macam biasa je, kan? Dah start biasa lah. Nanti dengar lagi besar lagi dia punya amount. Sebab apa? Dia bermula semuanya dengan dosa-dosa yang kecil ni. Dia akan nanti membawa kepada yang besar. Wal yukhziyal fasiqin, dan Allah benarkan perkara itu terjadi adalah untuk menimpakan kehinaan kepada orang-orang yang fasik, membuatkan mereka takut seperti tikus bila melihat api yang mara di sekeliling mereka. Pada yang ke-6, kita nak baca dulu. Yang ke-6 ni, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب وما أفاء يرسله على من يشاء ولكن الله يسلطه على من يشاء والله على كل شيء قدير. والله على كل شيء قدير. Terjemahan. Dan apa jua yang Allah kurniakan kepada Rasulnya di peninggalan harta benda mereka yang telah diusir itu, maka kamu tidak berhak mendapatkannya, kerana kamu tidak memecut seekor pun dan tidak menunggang seekor pun untuk berperang. Kendaraan yang terbangan. Kata asal kurnia kepada Rasul pendapatnya. Di sini Allah guna perkataan apa dan apa. Dan kita pernah dengar harta rampasan ni, perkataan yang lain. Ghanimah.
Ghanimah. Al-ghanimah. Tepat. Al-ghanimah. Ini yang biasa kita dengar. Yang bermaksud harta rampasan juga. Jadi baik, apa perbezaan antara al-fai' dan juga al-ghanimah? Dua-dua adalah harta rampasan. Apakah perbezaan antara kedua? Ghanimah tu kalau ada peperangan. Baik. Betul. Al-fai' Sampai kalau tak ada peperangan, tak ada peperangan. tak ada pertempuran. Al-fai' tiada peperangan. Baik. Maka al-fai' dia harta rampasan juga, tetapi dia tidak melalui jalan jalan peperangan. Kan? Maka inilah yang terjadi dalam pengusiran Bani Nadir. Nampak macam ada berlaku peperangan, kan? Tetapi ia tidak seperti perang-perang yang lain. Kan? Sebab itu dalam ayat tersebut, fama aujaftum alaihi min khailin wala rikab. Dia kata apa? Kamu tidak berhak kerana kamu tidak memencuk seekor kuda pun dan tidak menunggang seekor unta pun. Maksudnya apa? Kuda pada zaman dulu menunjukkan apa? Perang. Perang lah, kereta kebal lah, kereta kebal. Kuda. Kita kebal. Kuda menunjukkan untuk nak perang. Unta? Jalan-jalan. Unta kenderaan. Kenderaan yang Kereta. biasa guna hari-hari yang digunakan untuk membawa bekalan. Kuda tak digunakan untuk bawa bekalan, unta digunakan untuk bawa bekalan. Maksudnya apa Allah beritahu? Kamu tak perlu pun bersusah payah nak siapkan kelengkapan peperangan yang betul-betul sampai kamu nak pergi menyerang yang bersungguh-sungguh. Khail ni menunjukkan satu serangan yang betul-betul punya menyerang. Sampai kena memacu kuda untuk nak pergi menyerang tu. Pertama. Yang kedua, kamu tak perlu pun bawa bekalan yang banyak. Menunjukkan apa? Tempat perang tu dekat je. Tak susah nak pergi, dekat je. Kan perang-perang yang lain jauh nak pergi. Peperangan Mu'tah lebih daripada 300 km, 500 km nak kena pergi tempat perang. Belum pergi perang, nak pergi tempat perang baru. Belum perang lagi. Nak pergi tempat tu sahaja pun dah beratus-ratus kilometer. Kan sampai para sahabat selipar dia putus-putus nak sampai ke tempat perang. Belum lagi perang. Kan? Maka kamu tak perlukan bekalan makanan yang banyak pun untuk nak pergi perang ni, dan tak perlukan pun kuda bersungguh-sungguh untuk kamu nak menyerang Bani Nadir ni. Semuanya siapa yang uruskan? Allah yang uruskan. Allah yang uruskan. Baik. Maka al-fai' itu termasuk dalam harta rampasan yang tidak terjadinya peperangan. Baik. Bila kita kalau kita lihat pada makna perkataan al-fai' ini ia bermaksud mengembalikan ataupun pengembalian. Ataupun peralihan. Ini maksud al-fai'. Maka bila disebut harta rampasan kan, rasa bunyi dia macam jahat je kan. Allah ataupun Nabi merampas harta orang kan. Bunyi dia macam jahat betul orang Islam ni merampas orang punya harta. Zalim kan. Zalim sangat bunyi merampas harta. Tadi tentang kuda al-khail, saya saja nak kongsikan mengenai Umar al-Khattab kalau dia naik kuda kan. Mungkin saya pernah sebutkan sebelum ni, tapi bila sampai kuda je benda pertama keluar kat saya mesti Umar al-Khattab kan. Dia besarnya dan tingginya Umar al-Khattab ni
dia kalau naik kuda kan, kalau dia luruskan kaki dia boleh mencecar tanah Allah Rabbi. kan. Dan kuda perang kuda yang tinggi besar lah, bukan kuda yang kuda yang terbaik pilih kan. Dia Kan? tegap. Sedangkan kuda yang orang buat pergi lumba kuda tu pun pilih yang baik, cantik punya kan, badan tegap, tinggi, cantik kan. Kuda perang pun sama. Kan, tapi Umar Khattab bila dia naik kuda perang tu, dia luruskan kaki boleh sampai mencecah tanah. Tingginya Umar Al-Khattab tu. Dan apa tu? Sebab tu ingat tak bila kita cerita tentang, kita cerita belum mengenai saya tak ingat dah cerita belum. Baik, tak apalah. Sampai ayat nanti kita akan cerita insya-Allah. Sebab itu Nabi SAW kan, rumah Nabi bila orang datang, orang akan ketuk pintu kan. Melalui ketukan pintu pun Nabi boleh tahu siapa yang datang. Hanya melalui ketukan pintu saja. Kan. Dan antara yang Nabi paling cam sikit adalah siapa? Umar Al-Khattab. Sebab apa? Umar kalau datang dia akan ketuk atas. Dia tak ketuk bawah sebab dia tinggi. Orang Umar datang dia ketuk atas. Sebab dia tinggi. Dia besar. Dia dengar pintu Nabi tahu ni si Umar ni. Sebab orang lain semua ketuk pintu tengah-tengah, dia ketuk atas. Betul sekali. Dia tinggi juga, dia besar. Baik. Bila kita sebut tentang harta rampasan, ada orang bukan Islam kata teruknya orang Islam ni kan kerja merampas harta orang lain kan. Baik. Maka al-fai ini dia maksud pengembalian ataupun peralihan. Kita nak lihat semula kepada harta rampasan ini, adakah ia benar-benar dirampas ataupun bagaimana. Pertamanya kita nak kena tahu bahawa pemilik asal harta di dunia ini ialah siapa? Allah. Ialah Allah. Dia adalah pemilik asal dia. Kan, Allah. Itu yang Allah sebutkan dalam surah yang ke-63 ayat yang ke-7. Ayat 7. Surah 63 ayat yang ke-7 pada muka surat 555. Muka surat 555 surah Al-Munafiqun ayat yang ke-7. Kita nak baca pada bahagian akhir ayat ini saja, iaitu walillahi khazainus samawati wal ardh. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahi khazainus samawati wal ardi walakinnal munafiqina la yafqahun. Walillahi khazainus samawati wal ardi walakinnal munafiqina la yafqahun. Terjemahan. Padahal Allah memiliki perbendaharaan langit dan bumi, justru tiada sesiapa pun yang dapat memberi atau menyekat sebarang pemberian melainkan dengan kehendaknya. Tetapi orang yang munafik itu tidak memahami hakikat yang sebenarnya. Baik. Walillahi khazainus samawati wal ardh. Padahal bagi Allah jualah perbendaharaan langit dan juga bumi. Begitu juga kalau kita lihat pada surah yang ke-24 ayat ke-33, saya bacakan saja, iaitu pada firman Allah ayat 33. Pada firman Allah yang ini ayat 33, iaitu wa'atuhum mimma lillahi allazi ataakum. Wa'atuhum mimma lillahi allazi ataakum. Maksudnya apa? Dan berilah kepada mereka. Dan berilah kepada mereka harta, dan berilah kepada mereka dari harta Allah yang telah dikurniakan kepada kamu. Allah punya malillah. Harta Allah. Harta Allah. Maka al-faid kan dia lebih kepada pengembalian. Kerana harta itu asalnya adalah harta Allah Azza wa Jalla. Allah pilih untuk kembalikan harta itu kepada siapa. Maka ini perkara yang setiap hari kita kena sedar. Ketika mana kita setiap hari dalam solat kita membaca apa? Maliki
Yaumiddin, yang menguasai ataupun yang memiliki hari pembalasan. Kita mengatakan Allah itu adalah Malik, yang menguasai dan juga yang memiliki. Maka kalau Allah adalah pemilik dan dia adalah pemilik yang berkuasa, maka apa yang kita ada ini adalah pinjaman daripada Allah SWT. Maka Allah boleh saja nak mengembalikan harta kita ini kepada sesiapa yang dia nak. Allah boleh ambil bagi kepada sesiapa. Allah boleh ambil harta kita. Allah boleh ambil anak kita, kan? Mungkin ada orang yang anak dia meninggal lebih awal ataupun gugur dan sebagainya. Itu semua harta Allah yang Allah boleh ambil pada bila-bila masa, dan ini perkara yang kita kena sedar. Dan al-fai' dia bermaksud pengembalian, dan harta itu sebenarnya adalah harta Allah Azza wa Jalla yang terpulanglah pada Allah nak beri pada siapa, dan Allah nak mengembalikannya kepada siapa. Kaum muslimin bukan merampasnya daripada Bani Nadir, tetapi Allah yang mengembalikan harta tersebut yang asalnya hak Allah. Allah ambil daripada Bani Nadir, Allah kembalikannya kepada kaum muslimin. Baik. Sebab itu dalam Al-Fai' ini bermaksud ialah pengembalian. Maksud ialah pengembalian. Baik. Ma afa Allah ala rasulihi minhum fama aujaftum alaih. Baik, kita sebutkan Al-Fai' beza dengan Al-Ghanimah. Al-Fai' perang, tidak berlaku peperangan, dan juga Al-Ghanimah berlakunya peperangan. Baik. Kalau kita lihat pada perkataan aujaftum. Aujaftum maksudnya mendesak, ataupun memaksa. Mendesak ataupun memaksa. Maksudnya apa? Maksudnya Allah nak bagi tahu kaum muslimin ini, fama aujaftum alaihi min khail wala rikab. Tak perlu pun mendesak ataupun memaksa kuda tu nak berlari laju, nak menuju ke medan peperangan. Ataupun nak kena mendesak unta untuk berjalan dengan cepat nak menuju ke medan peperangan. Maksudnya tak susah pun dalam peperangan ini. Allah berikan dulu kenapa harta rampasan ni adalah untuk Nabi, kan? Sebab bila bagi tahu untuk Nabi mesti akan ada yang macam tak puas hati lah, kan? Sebab dia dah berpenat-penat, kan, keluar rumah bersiap nak pergi berperang tu, tiba-tiba Allah kata semuanya untuk Nabi. Sebab apa? Sebab ghanimah dia ada termasuk dalam tu untuk siapa yang ikut pada peperangan tersebut. Tapi bila kata Al-Fai' semua untuk Nabi, tak disebutkan ada bahagiannya kepada siapa yang turut serta dalam peperangan, maka semacam takkan tak ada langsung kot, kan? Maka Allah sebutlah sebab-sebab dia kenapa. Allah sebut dulu sebab dia kenapa. Allah tak sebut harta ni untuk siapa, pembahagiannya bagaimana, tak. Allah sebut dulu sebab dia apa. Allah kata sebabnya kamu tak perlu pun nak mendesak bersusah payah nak memaksa unta ataupun kuda nak pergi berperang. Tak perlu susah-susah. Baik. Min khairin wala rikab, kita telah sebutkan tadi, kuda dalam adat Arab, kuda ini diibaratkan untuk menyerang, dan unta digunakan untuk satu perjalanan yang jauh, kan? Yang jauh ke seolah Allah nak bagi tahu, kan, wahai kaum muslimin, kamu ni tak perlu pun serang musuh ataupun berpenat lelah nak tempuh perjalanan yang jauh, bawa bekalan yang banyak untuk ke tempat musuh. Fama ujaftum alaihi min khailin wala rikab walakinallaha yusallitu rusulahu ala man yasha. Akan tetapi Allah dialah yang memberi kekuasaan kepada rasulnya ke atas siapa yang dia kehendaki. Baik, yusallitu, kan, mungkin tengok macam tak pernah nampak perkataan yusallitu. Yusallitu macam tak pernah nampak perkataan yusallitu. Tapi kalau perkataan sultan pernah dengar? Dengar. Perkataan sultan. Ni word dia yang sama, sa la ta, sama. Sultan. Sebab tu yusallitu maksudnya adalah apa? Memberi kekuasaan. Sama maksudnya memberi kekuasaan. Sultan yang
yang berkuasa. Baik, Allah SWT dalam ayat ini Allah dia memberi kuasa kepada siapa yang dikehendaki. Dan dalam ayat ini antaranya ialah Allah dia memberi kemenangan kepada kaum muslimin tanpa sebab. Tanpa sebab. Baik, sebab kalau kita cerita tentang perang, nak menang peperangan, apa yang kena buat? Kena buat persiapan diri, senjata, bekalan, kena ada strategi nak bagi perang, kena berhadapan dengan musuh, kena lalu penat lelah, kena lalu luka dan sebagainya baru boleh menang. Tapi kaum muslimin dalam pengusiran Bani Nadir ini dia tak perlu pun nak bawa kuda ke pergi menyerang ataupun nak berjalan jauh-jauh bawa bekalan unta, tak perlu. Allah memberi kemenangan kepada Nabi dan kaum muslimin ketika itu tanpa perlu kepada apa sebab ataupun pertolongan. Maka begitu juga Allah boleh beri kemenangan, Allah boleh beri jalan keluar, penyelesaian kepada masalah yang sedang kita hadapi. Kesedihan, kekecewaan, kan, ada apa jua sakit, itu semua Allah boleh beri kesembuhan. Allah boleh beri jalan keluar tanpa perlu ada sebab. Itu atas kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Walakin Allah yusallitu rusulahu ala man yasha. Allah akan beri kepada sesiapa sahaja yang Allah kehendaki. Sebab itu pada akhir ayat ini Allah kata wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah atas setiap sesuatu itu dia maha berkuasa. Tidak perlu kepada orang lain untuk membantu Allah, ataupun orang tu kalau dia tak buat apa pun Allah boleh bagi. Boleh je. Kalau orang tu Allah nak bagi dia kaya, dia tak buat apa pun dia boleh kaya. Kan? Kalau dia nak sihat, dia tak buat apa pun Allah boleh bagi dia sihat. Kenapa? Kerana Allah itu qadir. Maka seorang Muslim dalam kehidupan dia, dalam dia nak menjalani kehidupan dia, berhadapan dengan pelbagai cabaran, ini perkara pertama yang perlu dia sematkan dalam diri dia. Apa dia? Allah itu qadirun. Allah itu mampu, Allah itu maha berkuasa. Orang lain, ahli keluarga kita, sahabat-sahabat, orang yang berada di sekeliling kita, bila mereka lihat kita sakit, mereka lihat kita ditimpa kesusahan, musibah dan sebagainya, kena buang kerja ke, kan, sakit dan teruk yang kita kena, mereka semua kesian tak dengan kita? Kesian. Pasti mereka kesian. Kan? Orang yang kena sakit jantung ke, darah tinggi, kena kanser, ahli keluarga semuanya kesian. Dekat itu bukan mereka tak kesian, mereka kesian. Tapi apa yang mereka tak ada? Kuasa. Mereka itu tak ada qadirun, tak ada kuasa nak mengeluarkan kita daripada masalah, daripada sakit, daripada musibah yang sedang kita hadapi. Tapi Allah itu qadirun, maha berkuasa, maha mampu untuk nak mengeluarkan seseorang itu daripada kesulitan kehidupan yang sedang dia hadapi. Maka ini perkara yang paling seorang itu kena ingat dalam kepala dia dalam nak mendepani cabaran dalam kehidupan ini, sentiasa ingat bahawa Allah itu qadirun. Sebab itu kisah orang yang tidur. Kisah orang yang tidur sampai berapa ratus tahun tu? Kafir. Asbab kafir. Ini disebutkan kisah, kalau tak salah saya, kisah Uzair. Seorang lelaki bernama Uzair. Pada surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 259. Surah 2 ayat 259. Ayat yang panjang tapi kita nak tengok ayat dia sekejap. Ayat 259 pada muka surat 43. Muka surat 43. Baik. Atau tidakkah engkau pelik memikirkan wahai Muhammad tentang orang yang melalui sebuah negeri yang telah runtuh segala bangunannya? Orang itu berkata, bagaimana Allah akan menghidupkan negeri ini sesudah matinya? Lalu ia dimatikan oleh Allah. Maksudnya orang yang berkata itu dimatikan oleh Allah dan dibiarkan tidak berubah selama 100 tahun. 100 tahun.
Kemudian Allah hidupkan dia semula, lalu bertanya kepadanya, berapa lama engkau tinggal di sini? Ia menjawab, aku telah tinggal di sini sehari atau setengah hari. Allah berfirman, tak. Tapi engkau telah tinggal di sini selama 100 tahun. Allah kata, perhatikanlah kepada makanan dan minumanmu, masih tidak berubah keadaannya. Dan perhatikanlah pula kepada keldaimu yang hanya tinggal tulang-tulang yang bersepah. Dan kami lakukan ini ialah untuk menjadikan engkau sebagai tanda kekuasaan kami bagi umat manusia. Dan lihatlah kepada tulang-tulang keldai itu bagaimana kami menyusunnya kembali. Kemudian kami menyalutnya dengan daging. Maka apabila telah jelas dengan kepadanya apa yang berlaku itu, berkatalah dia, sekarang aku mengetahuinya dengan yakin sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Qala a'lamu anna Allaha ala kulli syai'in Qadir. Kita tak percaya macam mana Allah boleh nak hidupkan balik tempat dan orang yang telah mati, tempat yang telah musnah. Macam ni Allah nak buat. Allah buat pada diri dia. Allah bagi dia tidur 100 tahun. Kemudian bila dia bangun, Allah tanya, berapa lama kau dah tidur ni? Dia kata, adalah sehari, setengah hari. Allah kata, tak. Tengok dekat makanan kau tak berubah. Tapi tengok dekat keldai kau. Tinggal tulang je. Mati habis dah, tinggal tulang je. Maknanya kalau sampai tinggal tulang berapa lama? Lamalah. Nak jadi bangkai, sampai nak jadi daging semua dimakan ulat, sampai tinggal tulang saja makan masa yang. Maka bila lelaki tersebut lihat semua perkara ini, barulah dia kata, a'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Aku tahu sekarang dengan yakin bahawa Allah itu atas setiap sesuatu dia maha kuasa. Ustaz, Ya saya. adakah lelaki ni orang biasa yang pertama selain daripada Rasul yang dapat wahyu daripada Allah? Wallahu alam. Mungkin. Sebab dalam tafsir dikatakan lelaki ini adalah yang Uzair, daripada kalangan Bani Israel, yang dalam surah lain dikatakan waqalatil yahudu Uzairun ibnullah. Yang orang Yahudi kata Uzair ini adalah anak Allah. Dia adalah dikatakan Uzair ini dia adalah salah seorang lelaki yang soleh dalam kalangan Bani Israel. Bukan kalangan Tapi- Rasul ke Ustaz? Dia bukan daripada kalangan Rasul. Dia katakan dia adalah orang yang soleh. Tapi dia orang katakan Islam adalah kan? orang yang soleh. Dia bukan Nabi, dia bukan Rasul. Islam lah. Dia orang Islam. Waktu itulah Islam yang agama waktu tu agama Yahudi lah. So dia percaya dengan kitab dia lah. Dia katakan dia ni Dia percaya kitab dia. Dia tu siapa Ustaz? Uzair Tabur ini. Injil lah. Injil ke Ah. Yahudi. Macam tu lah. Sebab Taurat Nabi Musa. waktu zaman dia, Taurat waktu zaman dia ini telah terjadi kitab semua dah tak ada. Tiba-tiba Allah berikan dia ini kelebihan, dia boleh hafal semua kitab Taurat yang betul dan dia boleh sampaikan. Lalu dia kembali kepada kaum dia yang dah rosak, dia bagi peringatan dengan kitab Taurat. Maka kaum dia jadi macam ush. Ini kira macam ulama kan? Kan? Ulama kira orang terror lah. Sampai mereka mengagungkan Uzair ini, sampai dia kata Uzairun ibnullah. Uzair ni anak kepada Allah. Sedangkan dia adalah orang yang waktu terjadinya kerosakan dalam kaum dia adalah orang yang sangat sedih. Kenapa kaum aku ni jadi rosak? Dia sangat sedih. Kemudian Allah beri kepada dia ilham. Allah beri kepada dia kitab Taurat yang dia hafal dan dia ajarkan kepada kaum dia. Maka ini salah satu kisah yang dikatakan Ustaz. Uzair. Waalaikumsalam Haji Zainal. Ya ni ayat ni saya tak jelas tentang untuk 100 tahun jadi tulang-tulang. Sedangkan dalam ayat ni dia kata makanan minuman dia tak berubah. Ya. Mana makanan masih seperti biasa. Itu saya tak faham. Seolah makanan patut 100 tahun makanan tu dah hancur. Betul. Dalam ayat ni mengatakan makanan dan minuman dia tak berubah. Betul. Al-Ghaib. Betul. Di situlah Qadir. Al-Qadir dia. Al-Qadir ke Al-Ghaib? Perkara gaib. Tapi normal kodi-kodi ni dia kena ada hukum rukun juga. Betul. Rukun Baik. Dalam ayat ini Allah bandingkan dua perkara. Pertamanya makanan dan minuman dia. Yang keduanya keldai dia. Masih sanggup macam orang semalam. Betul. Sebab itulah bila dia bangun, dah hancur. sebab tu bila dia bangun, dia tengok makanan dia dengan minuman dia, dia kata aku tidur mungkin sehari ataupun setengah hari. Sebab dia tengok makanan dia elok lagi. Tapi Allah kata, Okey, insya-Allah. tapi Allah kata pergi tengok keldai kau kat luar. Dia keluar tengok keldai, dia tinggal apa? Tinggal tulang sahaja.
Menunjukkan bukan sehari setengah. Dia tidur sehari ataupun setengah hari, dia tidur dah lama. Allah letakkan dua ni sebagai perbandingan. Oh, Nak dua tunjukkan yang apa? berbeza lah. Yang sepatutnya terjadi ialah keldai, macam keldai tu. Habis mati tinggal tulang. Makanan tu pun sepatutnya terjadi macam keldai tu lah. Habis basi, bukan basi lah, makanan dah 100 tahun, habis dah semua kena makan dengan ulat, tinggal pinggan je lah. Sepatutnya begitu. Tapi tak, Allah nak tunjuk makanan dengan minuman elok, tapi keldai, makanan dengan keldai mana lagi cepat basi? Makanan lagi cepat basi. Makanan. Tapi macam mana makanan, minuman boleh elok, keldai boleh mati sampai tinggal tulang lah. Tapi makanan duk elok lagi. Sebab itu bila dia tengok perkara ini, dia kata qala a'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Dan ni kalau kita belajar dalam bahasa Arab, nanti kita akan sampai pada bahagian dia. Perkataan ini syai'in, ni kita jumpa banyak dalam Quran, beri perhatian. Setiap sesuatu kan Ustaz? Syai'in ini isim, fi'il ataupun harf. Isim. Isim. Tanda dia Tanwin. Apa? Tanwin. tanwin. Tanda dia tanwin. Tanwin dah. Baik. Kulli Kulit isim. Setiap Li, lam, la, Baris li. bawah, baris Sim. bawah. kuli bawah bawah. Baik. Kulli dalam isim, syai'in dalam isim, qadirun nama Allah dalam bentuk isim. Tiga. Baik. Bila kita baca kulli syai'in qadir dalam Al-Quran ataupun dalam bahasa Arab, tanwin itu menunjukkan setiap sesuatu yang meliputi semuanya. Ini setiap sesuatu. Maksudnya kalau kita kata orang ni dia pandai, dia tahu semua perkara, kan, semua perkara. Tapi semua perkara tu dimasukkan semua ke ataupun semua yang dalam bidang dia. Contoh dia doktor, dia tahu semua benda. So semua tu dimasukkan dalam bidang kedoktoran ke ataupun engineering pun dia tahu. Bidang apa kedoktoran je. Bidang dia. kedoktoran saja. Tertentu saja. Tapi bila cakap dalam bahasa Arab, Allah gunakan syai'in, tanwin dalam bentuk isim, itu menunjukkan setiap sesuatu, semua setiap. Apa yang namanya sesuatu itu Allah tahu, Allah mampu. Sesuatu, apa saja yang menamakan sesuatu. Kipas, lampu, rambut, telinga, mata, kereta, apa sajalah yang benda, semua itu termasuk dalam syai'in. Syai'in, setiap sesuatu, detail. Bukan yang tertentu sahaja, bukan. Setiap sesuatu. Maka dalam Quran banyak Allah guna anallaha ala kulli syai'in, pada setiap sesuatu yang besar ataupun yang kecil, yang boleh nampak ataupun tak boleh nampak, qadirun, maha kuasa ataupun maha mampu. Maka ini keyakinan yang orang tersebut dapat setelah dia melihat apa yang terjadi. Ini keyakinan yang kita nak dapat ketika mana kita menjalani kehidupan ini dengan cabaran yang ada. Pertama sekali kita tahu Allah itu Maha Penyayang. Tapi sebelum itu kita nak kena tahu bahawa Allah itu Maha Kuasa dan juga Maha Mampu. Penyayang, mungkin kita rasa ahli keluarga itu sayang kat kita. Anak-anak kita, ibu bapa kita sayang dekat kita. Semua sayang. Bila kita ada masalah, semua kesian. Tapi beza dia dengan Allah, mereka tak mampu nak tolong kita keluar daripada masalah tersebut. Tapi Allah itu qadirun, mampu untuk nak tolong kita, tarik kita keluar daripada lubang yang kita telah terjatuh ke dalam. Dah bangun dah baca surah ni, ayat Baqarah ni, tak tahu pun cerita ni ya. Aduh ya. So ada 2 orang lah yang dah mati dihidupkan semula ya. Ya, ini dihidupkan terus. Dihidupkan terus. Lepas 100 tahun lah kalau yang Nabi Muhammad, Nabi Idris kot. Kan Idris kan yang minta mati rasa, nak tahu rasa mati tu. Nak rasa mati. Nabi Idris masih hidup ke tak? Nabi Idris masih Dia dah ada dalam syurga. Kaki sebelah dah ada. Tak tahu, tak sure. tak tahu. Kisahnya lah, cerita-cerita dulu. Ustaz dulu bercerita. Saya pun tak tahu sebab saya belum masuk syurga lagi. Ya Allah bercerita ni, sonok cerita dia. Saya yang terlalu mengantuk tadi yang jaga balik semula. Allah. Terlalu mengantuk. Dosa sekejap. Ya ke, ini ayat yang sama. Ini perkara yang sama yang Allah tegaskan dalam ayat yang ke-6 yang kita sedang bincangkan ni, iaitu
wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah itu maha kuasa atas setiap sesuatu. Dalam konteks ayat ini, apa yang Allah berkuasa? Allah berkuasa memenangkan kaum muslimin tanpa perlu bersusah payah. Allah berkuasa mencampakkan rasa ketakutan ke dalam Bani Nadir, berjaya diusir tanpa berlakunya apa-apa peperangan. Allah dia berkuasa nak memberi apa sahaja yang dia nak kepada sesiapa yang dia nak, dan dia boleh tarik kekuasaan itu daripada sesiapa yang dia nak. Kenapa? Kerana dia berkuasa atas setiap sesuatu. Maka kita sangat beruntung kerana Tuhan kita adalah Tuhan yang maha kuasa pada setiap masa, setiap ketika. Maka jangan segan silu, jangan takut-takut, jangan putus asa untuk memohon kepada Tuhan yang maha kuasa atas setiap sesuatu. Besar mana pun kan ujian kita, kadang kita rasa macam antara perkara yang mungkin kita pernah dengar, dua perkara lah. Pertama, orang yang hutang dia banyak sangat. Yang kedua, orang yang dah lama sangat tak dapat anak. Kan ini dua perkara yang mungkin yang mudah untuk kita lihat kekuasaan Allah atas perkara-perkara ini kan. Kalau mungkin siapa pernah ikuti ceramah Ustaz Indonesia Yusuf Mansur kan, kalau pernah dengar nama dia Yusuf Mansur. Pernah. Dia dulu asalnya sebelum menjadi ustaz, dia bukan ustaz lah kan, dia bukan ustaz, dia pernah masuk penjara pun. Dan dia hidup dia turning point dia adalah kerana apa? Kerana hutang dia yang sangat banyak. Hutang dia yang sangat banyak. Jadi apa yang dilakukan, dia kembali kepada Allah dan perkara-perkara yang dilakukan itu, dan dia telah melihat kekuasaan Allah atas diri dia, melangsaikan semua hutang-hutang dia yang dia tak pernah terfikir pun mampu untuk dia nak bayar balik seumur hidup dia. Kan kalau kita ni hutang yang berjuta-juta hutang, kita sendiri yang buat hutang berjuta-juta nak bayar ke orang memang takkan mampu lah, dengan gaji dan pendapatan dan umur yang ada takkan mampu. Tapi dia telah melihat dan dia kongsikan. Kita boleh carilah cerita dia berkenaan perkara tersebut. Juga orang keliling kita yang mungkin dah lama tak dapat anak, macam-macam dah usaha buat kan. Tetapi bila dia berhenti je berusaha tak buat apa-apa, tiba-tiba je dapat anak kan. Dia tak pergi rawatan hospital kan, dah pergi rawatan hospital buat macam-macam tak dapat juga. Elok je kata tak apalah, aku tawakal lah. Allah bagi, tak bagi tak apa. Elok je lepas tu terus dapat anak. Kerana apa? Kerana Allah itu atas setiap sesuatu dia maha mampu, maha kuasa. Baik. Maka untuk orang-orang yang banyak melakukan dosa dan juga kesalahan, ini juga bentuk pengharapan kepada mereka. Kan? Kerana apa? Kerana Allah itu mampu untuk menghapuskan segala dosa-dosa dia. Allah berkuasa untuk mengeluarkan dia daripada neraka ke dalam syurga. Sebab itu para ulama menegaskan bahawa kita kena benar-benar faham dan yakin nama Allah Al-Qadir ini. Dan nama ini banyak sangat Allah gunakan. Kan? Dalam Quran memang sangat banyak nama Qadir ini. Dan selalunya nama Qadir ini Allah tak gandingkan dengan nama dia yang lain. Kan? Macam nama-nama dia selalu digandingkan Ghafurur Rahim, Azizun Hakim. Tapi Qadir ini dia selalu duduk sendiri je. Dia tidak bergabung. Tak ada kita dengar Wallahu Qadirun Rahim ke Wallahu Ghafurul Qadir, tak ada. Nama Qadir ini dia duduk seorang je. Tak digandingkan dengan nama Allah yang lain. Menunjukkan antara powerfulnya sifat Allah Al-Qadir ini jika seseorang itu benar-benar yakin dengan nama Allah ini. Baik. Kemudian pada ayat yang ke-7 ini adalah pendetailan daripada ayat yang ke-6, yang mana ayat ke-6 Allah kata harta rampasan ini untuk Nabi. Kemudian ayat yang ke-7 Allah detailkan untuk Nabi dan untuk siapa lagi yang Allah akan berikan harta rampasan ini. Baik. Kita nak sambung ke? Sikit berkaitan ini. Semua diam, Ustaz. Semua diam? Semua diam tanda setuju selalunya. Okeylah. Tidur. Takut diam doze off. Baik, ayat ke-7 ni simple je. Ayat ke-7 ini simple. Pada bahagian awal, kita ambil bahagian awal, tapi bahagian akhir ni, pada bahagian akhir yang ke-7, bahagian yang kita
sangat kena beri perhatian. Sangat kena beri perhatian pada bahagian akhir ayat yang ke-7. Ayat yang awal tu sangat mudah saja. Kita ambil pada bahagian awal itu dahulu, iaitu Allah kata ma afa Allahu ala rasulihi min ahli al-qura falillahi walil rasul. Apa yang Allah kurniakan kepada rasulnya dari harta penduduk negeri bandar atau desa dengan tidak berperang, maka ia adalah tertentu bagi Allah dan bagi rasul. Baik, siapa lagi? Kalau kita gariskan, pertamanya adalah untuk Allah, yang kedua untuk rasul, yang ketiga untuk kaum kerabat, yang keempat anak yatim, orang yang miskin, yang keenam musafir. Baik, maka ini 6 kategori untuk harta al-fai untuk Allah dan juga Rasul. Kalau sekarang Allah dan juga Rasul nak buat macam ni? Dah tak ada Allah bukan Allah tak ada lah, Rasul dah tak ada. Allah pun tak nampak nak bagi macam mana. Pemimpin lah, leaders. Baik. Untuk Allah dan juga Rasul, para ulama asalnya mula daripada para sahabat pun berbezalah mereka kan. Sebab lepas je Nabi SAW wafat, mereka pun macam bahagian Rasul nak bagi kat siapa? Bahagian Allah mungkin mudah, sebab bahagian Allah daripada sebelum itu pun Nabi akan berikan, infakkan kepada kegunaan, ada untuk kegunaan kaum muslimin, untuk kemaslahatan umum, ada sebagainya. Mereka dah tahu cara dia. Tapi untuk Rasul, lepas Nabi wafat, mereka berselisih pendapat nak buat macam mana dengan bahagian Rasul. Maka ada sebahagian daripada mereka berikan kepada ahli keluarga Nabi SAW. Berikan kepada ahli keluarga Nabi SAW. Ada yang kemudiannya beri kepada pusat zakat. Beri kepada pusat zakat. Sebab apa? Pusat zakat digunakan untuk asnaf. Kan, untuk asnaf. Maka bahagian Nabi diberikan kepada bahagian pusat zakat. Kan? Mungkin sekarang kita tak berapalah nampak penggunaan perkara ini kan. Tapi perkara ini boleh kita gunakan untuk mana? Untuk bahagian harta kita. Untuk bahagian harta kita. Kan? Kadang bila kita nak berinfak, kita ada harta yang lebih, kita bahagikanlah dia kepada 6. Boleh kita lakukan, kita bahagikan untuk Allah dan juga Rasul, untuk kaum kerabat kita, anak yatim, orang miskin dan juga ibnu sabil. Kita boleh lakukan dia. Ya, kerana harta yang kita dapat, kita tidak pergi berperang pun. Kan? Allah bagi harta kita tu. Maka kita nak infak, kita boleh bahagikan kepada kategori ini. Baik. Ma afa Allahu ala rasulihi min ahli al-qura. Qura maksudnya apa? Qura. Kota negeri. Kota negeri. Kan. Selalunya kita tahu dia dengan perkataan apa? Ahli karyah lah kot. Selalunya ahli karyah lah. Itu perkataan yang selalu dengar. Qura, dia asal perkataan dia qaryah lah. Asal perkataan dia adalah qaryah. Qura, Quran, qara. Dua yang sama. Qura ini ataupun qaryah ni asalnya maksud adalah tempat berkumpul. Tempat berkumpul asalnya. So, ahli qura tu yang tempat kumpul di belakang tempat Nabi tu kan. Qaryah. Itu semua disebut sebagai tempat berkumpul. Baik. Maka ini pembahagian al-fai. Ada yang kategorikan Allah dan Rasul ni semua satu bahagian lah. So ada 5. Allah, Rasul satu, kaum kerabat, anak yatim, orang miskin dan juga ibnu sabil. Berbeza dengan ghanimah. Ghanimah pembahagian dia adalah termasuk dalam tu orang yang akan turut serta dalam peperangan. Tapi al-fai tak ada dalam ni untuk orang yang berperang. So kalau kita berada pada situasi tu, macam mana rasa dia? Dah berpenat lelah pergi berperang kan? Bukannya tak penat, penat lah. Ada juga rasa tapi tak dapat apa-apa. Kan? Macam mana rasa dia? Dah kerja tak dapat gaji. Kan? Bonus tak payah cerita lah. Gaji tak dapat. Kan? Maka ini antara perkara yang mencabar
untuk siapa? Kaum munafik. Kaum munafik. Sebab apa? Sebab mereka turut serta bukan sebab nak perang pun. Mereka tak nak perang lah. Tak dapat pula harta rampasan, lagilah mencabar. Sebab tak dapat apa-apa. Pergi dah penat-penat, tak dapat apa-apa. Baik, maka ini 5 kategori. Saya rasa kita tak perlulah perincikan. Kaum kerabat kita tahu siapa, anak yatim kita kenal siapa, miskin, orang miskin pun kita tahu siapa, Ibnu Sabil pun kita tahu siapa. Tapi ringkasnya Ibnu Sabil yang dia sedang musafir, yang terputus bekalan. Tapi dia musafir atas tujuan yang baik lah. Kan? Bukan dia musafir nak pergi, contoh musafir nak pergi ke Johor, nak pergi karaoke kat Johor. Tak dia lah. Tak boleh tolong lah. Tak boleh tolong, tak boleh minta. Tak boleh bagi kat dia. Musafir tujuannya adalah tujuan yang syar'i, yang baik. Walaupun dia pada tempat asal dia memang kaya. Ibnu Sabil ni, dia memang asalnya kaya. Kan? Tapi sebab dia sedang musafir, dompet hilang, kan, kena curi, kereta rosak, duit tak ada semua, boleh minta bantuan daripada pusat zakat, dan pusat zakat memang kena tolong Ibnu Sabil ini. Baik, kita akan sambung nanti bahagian kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum, hingga bahagian yang akhir itu pada minggu hadapan insya-Allah, kerana bahagian yang bawah itu penting untuk diberi perhatian. Dia bahagian cara pengurusan harta, dan yang seterusnya bagaimana cara kita berinteraksi dengan Nabi SAW. Ini bahagian bawah ini adalah bahagian yang dijadikan dalil dalam konsep kita beragama, beribadah. SAW. Baik. Ustaz, saya miss tadi Ustaz. Tadi Ustaz cakap pasal yang orang yang marah tu, yang apa? Tadi orang pergi berperang tapi tak dapat apa-apa tu. Itu cabaran ketika itu untuk kaum munafik. Sebab ikut pergi perang tapi tak dapat apa-apa. Tapi yang ini untuk yang dinyatakan ni, Pak ini untuk harta yang tidak pergi perang kan? Betul. So yang kalau pergi berperang, kalau macam apa? Gunah apa tadi? Ghanimah tadi. Ghanimah tu ada tak dinyatakan juga kan, kalau pergi berperang ada juga hak lah untuk orang yang pergi perang kan? Betul. Untuk rampasan perang. Untuk kalau yang perang yang biasa tu, yang terjadinya pertempuran, itu ada untuk yang orang pergi perang. Orang yang pergi perang ada. Ustaz, dia memang pergi perang kan. Dua-dua keadaan pergi perang tapi tak jadi berperang. Itu yang pahit tu kan. Yang satu gitu, ghanimah tu betul-betul berperang, dia dapat harta kan. Itu beza kan? Ya, betul. Betul ke? Betul. Yang ayat ghanimah surah Al-Anfal ayat 41. Ini pembahagian dia dekat sini. Tak, saya faham yang tu. Tapi kenapa orang munafik marah Ustaz? Sebab kalau dalam yang peperangan yang pengusiran Bani Nadir ini, mereka turut serta. Tapi mereka tak dapat apa-apa. Kalau perangan yang biasa tu mereka turut serta, tapi kalau boleh lari mereka akan lari lah. Tapi bila turut serta tu last kali tu dapat. So rasa okey lah, rasa berbaloi lah. Tapi bila Bani Nadir ini mereka kena turut serta, sebab kalau tak nanti kantoi lah. So mereka turut serta tapi tiba-tiba harta rampasan tu tak dapat. Itu menjadi cabaran kepada mereka nak menerima hakikat tak dapat. Ikhlas lah apa yang mereka lakukan. Yalah, sebab mereka dah susah payah tebang pokok kurma apa semua Ustaz. Tebang pokok kurma tak berbaloi. Tapi orang beriman pun tebang juga. Orang beriman tak marah. Dia orang beriman tu dia dah iman, tak apalah yang ikut munafik. nak balasan sikit ni. Kata letih tebang pokok kurma apa tak boleh. Kenapa nak? Sebab itu apa jua ibadah ataupun benda baik yang dilakukan untuk dapat balasan dunia, dapat perhatian, itu akan buatkan orang tu penat. Buatkan orang tu penat. Bukan kerana Allah kan. Kalau ngaji sebab nak tunjuk kat orang kan, atau apa saja yang kita lakukan, itu semua membuatkan seorang itu nanti akan dapat penat saja. Begitu juga dengan dengan puasa. Kan, sebab itu Nabi kata rubba sa'imin laisa lahu min siyami ilal ju'. Berapa ramai orang yang berpuasa tapi tak dapat pada puasa dia kecuali lapar sahaja. Sebab apa? Dia tidak melakukan kerana Allah Azza wa Jalla. Penat sikit tu yang jadi, bila penat sikit jadi nak buka tu.
Kan penat sikit jadi nak buka. Faham Ustaz. Terima kasih. Ustaz, saya tanya satu soalan peribadi boleh Ustaz? Boleh insya-Allah. Ustaz hafal ke semua ni subjek matter yang Ustaz bincang dengan kita orang? Sebab bila Ustaz cakap kata bab ni Ustaz tak rojak sini. Bab tu Ustaz tak rojak, Ustaz dah hafal habis semua macam tu Ustaz. Maksudnya. Secara mungkin tak adalah saya hafal. Saya alhamdulillah sebab pernah hafal Quran. So mana ayat-ayat yang bila kita sebutkan perkataan tu kadang dia keluar kat kepala. Oh dalam bahasa Arab ayat perkataan dia ini dan kat sini ada sebut. So dia keluar macam tu lah. Dan tambahan lagi bila kita dah pernah menyampaikan kan ayat-ayat tu kadang dia memang kita dah selalu ingat lah berkaitan dengan ini. Ini kalau macam tentang ghanimah al-faid ayat dia ini dan ini. Cerita tentang sahabat ayat dia dekat sini. Cerita tentang iman ayat dia ini. So bila dah selalu disebut digunakan kita akan lebih dia automatik lah, dia automatik lah. Dia akan keluar. Ustaz, contohnya baru ni kan daripada kelas ni lah benefit dia. Kita orang kelas hafazan tu dia kadang dia just baca tafsir dia suruh kita baca ayat-ayat dia kan. Jadi dia suruh dia cakap pasal tafsir ni lah. Jadi bila dia orang confuse pasal tafsir tu saya pun keluarkan lah macam ustaz ajar lah kan. Lepas tu dia tanya, you ada masuk kelas apa-apa ke belajar tadabbur? Tak ada ustaz, dengar-dengar aje. Masya-Allah. Cross reference. Dia cross reference. Saya cakap dia selalu dengar-dengar je lah. Sebab kan dia orang confusion macam tu kan. Kita pun ambil terus kesimpulan macam nak cakap lah. Macam kita masuk kelas tadabbur. Selalu ni kelas tadabbur ni ustaz dia cerita. Kita ni sekali kelas tadabbur ni dia ajar cara tadabbur. Jadi nampaklah dia punya buah hasil dia tu kan lain kan. Jadi dia terkejut lah kan. Dia tanya lah. Ada ke belajar ambil kelas tadabbur mana-mana? Tak adalah ustaz, belajar dengar-dengar macam tu je. Sebutlah Ustaz Faiz saya belajar. Hasil daripada hasil teknologi. Apa tak ajak join? Dia lelaki tak boleh, dia perempuan je. Ni kelas ustaz ni, saya tak boleh pula. Kelas kita ni? Tak, ustaz. Yang tanya tu ustaz. Ustaz. Ustaz tu terkejut. Dia impress dengan student dia, boleh cross reference tu. Bila saya lepas tu dia kata teknik tadabbur yang paling bagus kata dia rujukkan dia balik ayat-ayat Al-Quran kata dia. It's not easy. Tapi saya tak promote lah ustaz. Sorry lah ustaz. malah nak cerita kan. Kita takut nanti kita dapat dari tu aja kan, dia tanya yang lain nanti tak boleh jawab pula. Lesen pula. Saya pun segan ustaz kalau masuk saya kalau banyak tahu tu tak apa sebab kan ada satu tu saya pasal ayat berapa entah yang surah Ar-Rahman tu kan orang tu ada tanda-tanda dia apa semua kan. Saya cross reference kanlah ke surah Al-Mulk tu yang orang yang dia berjalan muka atas muka tu. Tak payah, kenapa di hari akhirat besok orang-orang yang mungkar apa semua ni tak akan ditanya tentang dosa jin dan manusia lagi dah. Sebab dah ada tanda-tandanya saya sebut itu kan. Saya explain lah kan. Reflect kat situ kan. Tu yang dia terpegun dia. Sebab dia refer Ibnu Nila Majah macam-macam lah rujukan untuk tadabbur kan. Saya keluarkan ayat-ayat yang ustaz dah ajar je lah. Rujukkan kan. Ustaz, Assalamualaikum. Alhamdulillah. Ni saya nak tanya di luar daripada apa ni lah. Just nak minta penjelasan Ustaz. Yang kita belajar Al-Quran ni diturunkan dan kisah-kisah dalam Al-Quran ni semua di bumi Anbiya yang berlaku lah. Tapi di luar sana kita ada the Chinese civilization. Kita ada the Vikings, the Red Indian civilization. Macam the Viking tu dia bunuh-bunuh sebab Islam tak sampai kepada dia. Macam mana tu Ustaz? Sedangkan kita tahu bila ada Rasul sahabat baru dia hijrah baru dia belajar dia pergi ke China, sedangkan
civilization Cina dengan tokong dia, dengan sembah api, sembah bala tu semua dah ada. Macam mana kisah tu Ustaz? Ya, baik. Mongolia, kisah Nabi Mongolia. juga ada yang dalam Quran disebutkan kisah Nabi Sulaiman dengan siapa? Sabak. Dengan Putri Sabak. Balkis kan, kerajaan Putri Sabak. Waktu itu belum sampai lagi kepada mereka ajaran Islam lah. Baik, pertamanya semua apa-apa saja civilization yang ada di dunia ini, itu ada Nabi dan Rasul yang dah bawa dulu. So kalau mereka mengikut salah silah, itu mereka akan lupalah agama-agama mereka lah yang sepatutnya. Mungkin dia bukan beragama dengan agama Nabi Muhammad, tapi dia agama dengan ikut kitab Taurat, Zabur ataupun Injil. Kalau diikut turutan yang itu. Kan? Itu yang pertama. Yang kedua, sebab itu kalau kita lihat antara sebelum Nabi Muhammad diutus dengan Nabi terakhir yang diutus sebelum tu, ada sengkang masa. Dan waktu itu orang Mekah waktu itu ikut agama apa? Agama Hanif, Nabi Ibrahim. Dinamakan Hanif waktu itu, Nabi Ibrahim waktu itu. Jadi siapa yang waktu itu ikut agama Hanif, maka dia macam ikut agama Islam lah. Sebab itu yang dekat lurus, dengan agama yang lurus. Nabi diutus. Maka orang-orang yang dia kena ikut jalur agama, sebab Allah pasti akan hantar Nabi ataupun kitab kepada kaum itu, walaupun tak sampai kepada dia, tapi keturunan dia ada pernah sampai agama tersebut. Kan? Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin ada orang yang mungkin duduk sana hutan sana yang memang tak pernah datanglah orang nak berdakwah kepada dia. Dia nak dengar melalui TV pun tak ada, tak sampai maklumat apa kan, macam yang ada dekat macam hutan Amazon contohnya kan, orang datang pun dia halau keluar kan. Maka macam mana mereka ini nanti ke akhirat memang ada satu golongan yang mana dakwah tu tak sampai kepada mereka kan. Maka nanti mereka akan cakap dekat Allah, mereka akan bercakap, ya Allah, kami ni dulu tak ada rasul, tak ada kitab, tak ada orang datang berdakwah pun tak ada kan. Jadi kau tak bolehlah kau nak mengazab kami. Dan Allah memang sebut dalam Quran, wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atha rasulah, dan kami tak akan mengazab satu kaum itu sehingga kami hantar kepada dia seorang rasul ataupun pemberi peringatan. Maka apa yang akan dilakukan waktu di akhirat nanti, Allah akan bagi dia pilihan. Dia tetap akan diuji macam mana kita diuji, diberi pilihan nak ikut Allah ataupun tidak. Antara ujiannya macam ujian yang nanti berlaku pada Dajjal. Yang neraka tu sebenarnya syurga, yang syurga tu sebenarnya adalah neraka. Maka Allah kata pergi terjun kat dalam neraka. Maka ujiannya apa, nak ikut tak arahan Allah tu ataupun tidak. Kalau ikut arahan Allah, selamat. Kalau tak ikut arahan Allah, dia tak nak terjun dalam neraka dan masuk dalam syurga, maka dia telah melawan apa yang Allah perintahkan. Tapi ujian dia simple, satu je lah, macam tu je lah. Tapi berat lah kan, di depan dia neraka, Allah suruh terjun. So kalau dia terjun dalam neraka akan berubah menjadi syurga. Kalau dia tak nak, dia pergi berebut masuk dalam syurga, berubah sebenarnya tempat itu adalah neraka. Ini ujian yang Allah akan berikan kepada orang yang dakwah tu tak sampai kepada mereka. Sama ada pendakwah ke agama, kitab ataupun apa-apa tak sampai kepada mereka, mereka akan tetap diuji dulu sebelum nak tentukan tempat mereka syurga ataupun neraka. Ustaz, kalau ikutkan dakwah ni memang sampai ke mana-mana pelosok dunia kan? Apa ni agama Islam ni? Dakwah dia. Sampai tak? Wallahu alam. Sebab kalau macam tengok tu kan, macam Ustaz Sabir punya cerita tu, Ustaz Sabir pernah tak tengok dia punya tazkirah tu? Kadang cerita pasal pemerintahan Mongol, peperangan apa semua tu. Macam benda tu dah sampai lama. Masa kerajaan Uthmaniyah lagi. Ya. Waktu zaman Umar Al-Khattab pun, sebab kan zaman Umar kan dah pegang 2/3 dunia. So kalau satu kuasa dah pegang 2/3 dunia, lagi 1/3 tu mestilah dia tahu, dia kenal lah Islam tu. Mesti pernah dengar punya dan mesti pernah dihantar utusan ke sana kan. Tetapi mungkinlah Allah tetap dia ambil kemungkinan. Mungkin ada yang tak pernah sampai. Mungkin sebelum umat Nabi lah. Mungkin ada yang tak pernah langsung sampai kepada mereka kan. Maka itu Allah dah buatkanlah apa yang nanti bahagian mereka. Cara dia dah ada cara dia. Yang tak sampai nanti. Baik. Tadi saya tu sikit dengan Nuriah punya perkongsian tadi. Mungkin apa yang saya bawakan, sebenarnya saya mula-mula tertarik dengan tadabbur ialah kerana mula-mula dulu belajar dengan cara cross reference ni lah, Quran dengan Quran.
Kan? Jadi bila Quran dengan Quran, satunya apa? Membuatkan, kalau saya dulu waktu belajar, nak cakap apa memang tak boleh dah. Kan? Kalau kita nak kata takkan tak boleh macam ni, tak boleh sebab apa? Ayat tu dah memang dijawab dengan ayat yang lain. Kan? So memang dah firm dah, tak boleh nak argue dah. Kan? So bila satu ayat dijawab dengan ayat yang lain, kita nampak macam Al-Quran ni satu cerita yang berkait antara satu sama yang lain. Tapi yang dia terkejut tu sebab kita boleh rumuskan. Kita boleh rumuskan macam Ustaz ajar kan. Kita tengok dah tafsir tu, kita boleh rumuskan benda tu yang kita nampak. Lepas tu benda yang kita tak nampak, Allah punya message tu kita boleh dapatkan daripada situ. Kita boleh fikir. Tu yang dia terkejut. Ya. Cumanya itulah, ada yang mungkin ada sedikit cabaran lah kalau dengan cara cross-reference kan. Sebab kita nak mengaitkan ayat ni dengan ayat ni, mungkin bila kita dah banyak-banyak selak tu, mungkin ada orang yang pening selak sana selak sini kan. Lama-lama pening juga. Tapi sebab apa? Sebab kita akan kurang mendengar itulah pendapat-pendapat yang lain. Kita akan direct terus dengan Quran. So kemungkinan nak berlaku macam salah tafsir tu sangat kurang lah. Sebab Quran menceritakan sendiri tentang Quran. Mungkin kalau kita ambil kata-kata orang, tetap akan terdedah dengan kemungkinan ada berlakunya kesalahan. Tapi kalau direct dengan Quran, itu adalah lebih tepat. Dan lepas itu pula dengan sabda Nabi SAW. Dan kalau di Akademi Synergy, kan, kalau semuanya masuk Akademi Synergy, belajar ayat Quran, tafsir dengan ayat Quran yang lain, ini berada pada level yang paling tinggi lah, level 7. Kan, ada level 7, ada 7 level. Kan, Quran dengan Quran ni level paling tinggi, level 7 kan. Kan, so kalau semua join belajar memang dah level yang paling tinggi lah. Ya, betul. Dia dah hebat. Because lah. Sebenarnya itu sepatutnya kan Ustaz, itu sepatutnya. Itulah pencapaian paling tinggi lah. Zainal attend dulu ya? Zainal masuk kelas kan? Saya masuk basic. Tak jumpa Ustaz? Intensif tak ada, is online. Masa tu dengan Fazrul Ustaz, masa tu PKP yang pertama. Kelas intensif. Tapi saya nak cakap lah, method Ustaz ni memang ada Nuria, ada seorang Ustaz, tapi Ustaz tu dah meninggal lah. Memang dia akan selak semua dalam Quran lah. And it's not easy, selalunya orang tua-tua lah. Tapi Ustaz ni kira Alhamdulillah lah, orang muda. Because macam Haji Yahya cakap, dia macam orang yang expert ni mesti orang yang dah lama berkecimpung. Lepas tu dia macam lawyer kan. Lawyer kalau dia nak satu kes tu kan, dia kena tahu pengalaman dia dah banyak. So dia dah expert lah. Dia pick up from here lah. So Ustaz ni Alhamdulillah lah. Alhamdulillah, Allah. Hajah bolehlah interaksi dengan Ustaz yang mengajar, sebab saya ingat dalam grup kita ni Hajah punya level tu, makam Hajah tu dah tinggi dah, mungkin dah nak pergi 6.5 nak sampai 7 dah. Kami ni baru duduk satu tak sampai kot. Saya siapa dengan you all semua. Because actually Noria kan memang dia, because you cepat you ingat tau. It's not easy actually. Dia macam dia dah lama. Dia pada zaman dekat masjid di mana cerita Subang Jaya berapa puluh tahun dulu tu. Dia dah mula dah. Kita ni baru sedar, saya ni baru sedar, minta maaf cakap lah. Baru sedar, baru nak mula. Saya baru je. Saya tak sama level tu. Sebab tu bila saya dengar Hajah komen, saya kata masya-Allah, ilmu ni memang tinggi betul lah. Tapi insya-Allah boleh sampai. Sebab dia pun kadang tu dia kata boleh macam ni, tak ada rumusannya. Habis dia kata kan ayat-ayat Al-Quran tu tak ada keraguan, bacalah Al-Baqarah tu kan. Apa tu yang ayat 1 sampai 5 tu kan, dia dah, awal-awal ni dia dah bagi tak ada keraguan. Jadi takkanlah nak mana dia tu kita jadi ragu-ragu kan. Dia kata rumuskan lah. Ustaz, macam Ustaz cakap tadi, yang saya tanya Ustaz, daripada mana Ustaz dapat rujukan tu, Ustaz tak perlu rujuk kat belakang tu, kat indeks kan, belakang Quran tu. Kan dia ada indeks, dia ada heading, lepas tu dia ada ayat apa. Ustaz tak payah rujuk situ ya? Setakat ni saya belum pernah lagi merujuk kat situ lah. Bagusnya. Saya banyak dapat antaranya bila kita baca tengah baca Quran tu kan. Sampai tu kita ayat ni cerita tentang ni, ayat ni cerita tentang ni.
Kadang bila kita orang baca, oh ayat ni cerita tentang ni, dia banyaknya dapat input daripada situlah bila kita baca Quran. Itulah macam- tadi kan bila apa ni, sorry lah Ustaz untuk interrupt jap. Bila bertadarus masing-masing laju-laju macam mail train punya apalah kereta api kan. Saya pun tegur lah tu, saya tanya Ustaz yang kata baca pelan-pelan tu ayat berapa dah lupa. Terus keluarkan ayat 4 apa surah Muzammil. Sebab kita nak bina fikiran macam tu lah, kita nak bina pemikiran Al-Quran. Apa-apa pun yang kita nak buat, ayat Quran keluar dulu. Apa-apa yang kita nak cakap, ayat Quran keluar dulu. Maksudnya apa? Kita nak buat sesuatu, walaupun kita nak buat perkara dunia lah, kerja-kerja kita di dunia kan, tapi ayat Quran tu keluar. Contoh, kita nak minta satu pekerjaan tapi nak ikut pintu belakang. So ayat Quran keluar dalam kepala. Waqtul buyuta min abwabiha. Quran kata masuklah rumah tu ikut pintu dia. So nak buat satu kerja, ikut jalan dia yang sepatutnya, jangan ikut jalan yang lain. So benda tu memandu kita dengan ayat Quran. Dia terus keluar lah. So fikiran tu yang kita nak bawa, dia fikir cara Quran. So bila nak buat sesuatu, ayat Quran keluar. Bila nak cakap, nanti ayat Quran yang akan keluar. Dan bila dah sampai di sini saya nampak kelebihan Ustaz tu, tambah sebab Ustaz mula dengan sekolah Arab. Ya, itu antara yang sangat membantulah. Betul. Jadi Ustaz, pemahaman Ustaz tu detail kan? Ya betul, tu memang kita ni Allah, sekolah Arab zaman tu pun ada. Itu yang saya pun cuba nak berkongsi dengan kelas bahasa Arab kita tu. Tujuan akhir saya dengan kelas bahasa Arab tu nanti ialah nak kita boleh macam ni lah. Kita boleh baca tu, kita boleh tahu makna dia, boleh tangkap perkataan tu dan kita boleh teringat, oh macam pernah baca perkataan ni dekat sini, so kita boleh relatekan dia. So bila kita dah boleh start relatekan dia ataupun kita letakkan dalam satu file tentang mukmin, letakkan dan kita boleh kaji mengenai perkara-perkara tersebut, lebih jelaslah ayat-ayat yang kita akan baca nanti. Tujuan akhir saya dengan bahasa Al-Quran itulah dia. Mudah-mudahan sempatlah kita semua, sebab kita dah merasakan seronoknya baca yang macam tu. So kita nak ramai orang pun rasa seronok baca Quran tu tanpa perlu 100% lihat pada terjemahan dan boleh rasakan ayat ni cerita tentang apa, oh ada cerita detailnya tentang perkara yang sama pada tempat yang lain. Bila boleh dihubung kaitkan tu rasa macam seronok, dia macam main puzzle sebenarnya. Macam main puzzle, seronok dapat settlekan satu puzzle tu lekat, seronok dia tu, masya-Allah. Dia menjawab persoalan yang ada dalam diri. Inilah saya Ustaz, saya rasa ni apa yang Hajiah Nuriah buat ni, terutamanya kelas tadarus tu yang sehari satu juzuk tu. Walaupun kita tak faham, kan? Bila kita baca dan kita continuously baca, kemudian bila campur dengan kelas bahasa Arab Ustaz tu, kita mula nak faham sikit kalimah tu macam mana isim ke apa kan. Dan sampai hari tu ketika besok, saya ingat macam Ustaz kata tadi, kita dah faham makna sikit-sikit, kita dah boleh tangkap makna. Jadi saya rasa cepat kita nak boleh relate balik sebab Quran tu kita ada baca hari-hari kan. Betul. Hari-hari saya tak tahu Ustaz mungkin dah berpuluh tahun. Ini kita baru macam saya baru sekali raya, sekali puasa kan. Betul. Baca hari-hari yang grup Hajiah Nuriah buat satu hari satu juz tu bagus sebab bila kita baca setiap hari membuatkan kita lebih biasa dengan perkataan. Betul Ustaz. Lebih mudah kita nak detect nanti perkataan dia. Betul. Macam ni kan Ustaz, semalam ayat berapa tu? Ayat 31 surah Ar-Rahman kan. Sanafruhu lakum ayyuhas saqalan kan. Dia orang dia berdebat lah, dia kata pasal makna dia kami akan selesaikan terhadap kalian wahai jin dan manusia kan. Saqalan tu kelompok jin dan manusia lah. Tapi kan bila dia sebut tu sanafruhu tu dia orang duk sebut sama ada masa hari kiamat tu akan diselesaikan, tapi saya kata mungkin ini dimaksudkan pada masa untuk timbangan, hitungan dan pembalasan. So masa apa ni, hari mizan lah kan. Itu dia tu keluar sanafru tu mungkin kata dia sebab sim tu akan dah keluar bahasa Arab PL. Itu nampak dia relate tu kan. Baru nampak dia sanafru. Tak terfikir. Masya-Allah. Boleh nampak, alhamdulillah. Kan insya-Allah. Semoga Allah terus bagi rasa macam itulah. Dia bila dah sekali tu seronok lah rasa dia. Insya-Allah. Baik, itu saja sebab kongsikan pada hari ini, moga ada manfaat yang dapat diambil.
أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اجعل هذا جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. Amin. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن